Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, juz 7, surah yang ke-6, surah Al-An'am, iaitu binatang ternak, mengandungi ayat 1 hingga ayat 110. Pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am yang bererti surah yang dinamai binatang ternak adalah surah ke-6 dalam susunan mushaf. Dia diturunkan di Mekah. Sudah 6 surah di sini susunan Al-Quran. Baru 2 yang diturunkan di Mekah, iaitu yang pertama Al-Fatihah dan yang kedua adalah surah ini. Dia termasuk dalam hitungan surah-surah yang 4 sebelumnya, iaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan Al-Ma'idah. Yang keempat itu diturunkan di Madinah, dan kita telah bertemu berbagai hukum dan syariah guna menyusun dan mengatur masyarakat Islam yang telah tumbuh dan berbentuk. Maka kita dapati dalam surah-surah itu peraturan rumah tangga, sejak dari nikah kahwin, talak dan rujuk, idah dan hadanah, iaitu pengasuhan anak, peraturan faraid dan waris, peraturan berwasiat dan perlindungan atas anak yatim, peraturan bertunangan dan sebagainya. Kita dapati pula peraturan perang dan damai, janji dan sumpah, peraturan makanan halal dan yang haram, hukum minuman alkohol dan berjudi, anjuran berniaga dan larangan atas riba, peraturan membuat janji dan hutang piutang. Diatur pula mengenai ibadah sejak dari puasa hingga kepada haji dan umrah, sampai kepada peraturan berwudu dan bertayamun. Peraturan sembahyang di waktu damai dan di waktu dalam perjalanan dan di waktu perang. Peraturan persediaan untuk menghadapi peperangan. Dalam keempat surah itu pun bertemu perbandingan kepercayaan di antara tauhid dan syirik, di antara Islam dengan Yahudi dan Nasrani. Diterangkan dengan jelas perbezaan kepercayaan itu, kebenaran Islam dan kesalahan kepercayaan kedua agama itu. Di dalam keempat surah itu pun kita diberi tuntunan bahawa umat manusia adalah satu, dan inti ajaran sekalian Rasulullah pun adalah satu. Intisari ajaran sekalian kitab dan perintah yang diturunkan kepada nabi-nabi itu untuk disampaikan kepada manusia pun satu juga. Cuma terdapat penyimpangan setelah nabi-nabi itu meninggal dunia, sebab catatan asli dari kitab-kitab itu tidak ada lagi, tidak berjumpa lagi naskahnya yang asli, iaitu original, lalu dipengaruhi keaslian itu oleh penafsiran dari pendeta-pendeta. Terlebih dahulu dengan Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran telah disimpulkan secara ringkas dalam 7 ayat pokok kepercayaan Islam kepada Allah yang dinamai Tauhid. Kemudian setelah selesai difahamkan isi dari keempat surah yang diturunkan di Madinah itu, dimulai kembali dalam surah Al-An'am ini menguraikan Tauhid itu lebih terperinci untuk lebih dirasakan. Abu Ishaq Al-Asfarani berkata, sesungguhnya dalam surah Al-An'am terdapat tiang-tiang pokok akidah Tauhid. Dan kata beliau selanjutnya, penyusunan ini dan keletakan ayat di tempatnya yang sekarang ini sesudah surah Al-Ma'idah adalah tepat benar. Sebab akhir dari surah Al-Ma'idah adalah pembatalan kepercayaan Nasrani yang mengatakan Isa Al-Masih anak Allah atau Allah sendiri, yang telah ditegur dengan sekeras-kerasnya dan dijelaskan bahawa kepercayaan itu kufur adanya dan sangat berkacau balau. Dalam surah Al-An'am ini juga kita bertemu kisah pengalaman Nabi Ibrahim dalam renungannya mencari hakikat Allah yang sejati. Seketika beliau memperhatikan dan merenungkan bintang di langit dan bulan dan matahari, yang sampai kepada satu kesimpulan tentang kebesaran dan keagungan Allah
dan penyerahan diri makhluk kepadanya. Menurut riwayat yang muktamad, surah Al-An'am ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus dalam satu malam. Banyak ulama-ulama ahli hadis dan ahli tafsir berpendapat demikian, dan bukan seorang saja sahabat-sahabat Rasulullah SAW menyampaikan berita yang menguatkan itu. Demikian juga Tabi'in, At-Tabarani dan Abu Ubaid menerima riwayat dari Ibnu Abbas bahawa surat ini diturunkan sekaligus. Abdullah bin Umar, iaitu sahabat, dan Mujahid berserta Atta, keduanya tabi'in, mengatakan demikian juga. Bahkan ditambah lagi dari riwayat Abdullah bin Umar dan Atta, selain daripada diturunkan sekaligus itu, ialah seketika Jibril menghantar surat ini kepada Rasulullah. Jibril telah diiringkan oleh 70,000 malaikat. 70,000 malaikat. Dalam rentetan riwayat tersebut dikatakan bahawa semalam surat ini turun, penuhlah langit dunia ini oleh gemuruh suara tasbih dan tahmid malaikat-malaikat memuja Allah Ta'ala. Tetapi terdapat pula beberapa riwayat memang surah ini diturunkan seluruhnya sekaligus di Mekah, memang diiringi oleh 70,000 malaikat, kecuali beberapa ayat. Beberapa ayat itu ialah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, tetapi dimasukkan ke dalam surah ini ketika menurut petunjuk Rasulullah SAW. Beberapa ayat-ayat itu ialah ayat 20, ayat 91 dan ayat 93, ayat 114, kemudian itu ayat 151. Ya, itulah 5 ayat yang menurut keterangan setengah ahli tafsir yang tidak termasuk dalam yang turun sekaligus itu. Kata mereka, kelima ayat itu diturunkan di Madinah, lalu dalam penyusunan dimasukkan ke dalam surah Al-An'am atas petunjuk Rasulullah SAW juga. Tetapi beberapa ahli penyelidik yang lain menyatakan bahawa pendapat yang menyatakan kelima ayat itu turun di Madinah itu belumlah dapat dipastikan turun di Madinah. Sebab kadang-kadang pernah juga seorang sahabat Rasulullah menyatakan bahawa satu ayat diturunkan demikian dengan maksud menghubungkan ayat itu dengan penetapan turunnya satu perintah untuk menguatkannya. Lalu disingkat oleh yang dirawikan bahawa ayat itu diturun ketika halnya yang diterangkan sahabat itu kejadian. Padahal sahabat itu bukan bermaksud demikian. Dengan dasar demikian, ulama-ulama penyelidik itu belum dapat menetapkan bahawa kelima ayat itu tersebut turun di Madinah. Mereka masih berpegang pada pendapat bahawa seluruh isi surah Al-An'am sekaligus memang diturunkan di Mekah. Apabila kelak telah kita renungkan isi tiap-tiap ayat dengan seksama, memang akan dapatlah kita terima apa yang diterangkan oleh Abu Ishaq Al-Asfarani, itu bahawa seluruh surah itu telah menuntun dan mengisi jiwa kita dengan pokok-pokok ajaran tauhid, pegangan Muslim siang dan malam. Baik tauhid rububiyah, iaitu mengakui dan mempercayai bahawa Allah selalu menjaga dan mengatur alam ini, tidak pernah lalai, lupa dan tertidur. Dan tauhid uluhiyah, iaitu bahawa lantaran Dia yang mencipta, maka Dia pula lah sendirinya yang patut disembah dan dipuja. Dalam ayat-ayat dalam surah Al-An'am ini, 165 ayat banyaknya, kita dibawa kepada Allah dari segala macam segi hidup, dengan akal dan dengan rasa, dengan fikiran, dan tanggapan, dengan melihat makhluknya, lalu kita sampai kepada Khaliknya, hingga penuhlah dada kita dengan kepercayaan yang tidak berganjak lagi. Adapun ambilan nama surah Al-An'am itu yang bererti binatang ternak, sebagai selalu kita katakan bahawa nama surah bukanlah judul dari isi surah. Kebetulan dalam ayat 136 dan beberapa ayat sesudahnya ada disebut beberapa kebiasaan jahiliah terhadap binatang ternak, dan disebut juga beberapa binatang yang orang Yahudi harus memakannya.
Kemudian itu tentang ternak yang dihalalkan bagi kita orang Islam. Maka lantaran beberapa ayat tersebut, urusan ternak itu diambil dia akan nama surah ini. Selain daripada itu, sebagai juga surah Al-Fatihah yang dimulai dengan Alhamdulillah, iaitu dengan segala puji bagi Allah. Surah Al-An'am ini pun dimulai dengan Alhamdulillah. 5 surah yang dimulai dengan Alhamdulillah, iaitu surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, surah Al-Kahfi, surah Saba dan surah Fatir. Kata setengah ahli tafsir, jika Al-Quran dibagi 5 bahagian, setiap bahagiannya dimulai dengan pujian kepada Allah. Pujian dalam Al-Fatihah meliputi atas Maha Kuasa Allah atas seluruh alam. Pujian dalam Al-An'am khususnya puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, gelap dan cahaya. Pujian dalam Al-Kahfi atau kurnianya menurunkan Al-Quran untuk pegangan hidup manusia sehingga insan tidak terkatung-katung. Pujian-pujian dalam surah Saba atau kurnianya memelihara seluruh makhluknya. Dan pujian dalam surah Fatir kerana kurnianya menjadikan malaikat sebagai tenaga mengawal alam ini, dan kepada Allah lah dipusatkan segala puji-pujian. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.